Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar-pendengar medium amat kasihi. Terima kasih kerana sudi mendengarkan podcast kali ini. Kali ini medium akan berkongsi berkenaan kisah asal kejadian manusia, iaitu Adam, khalifah pertama di bumi. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah di dalamnya, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan menyucikan engkau? Demikian pertanyaan malaikat kepada Allah kerana terkejut dengan pengisytiharannya yang mahu menciptakan Adam dan keturunannya sebagai khalifah di bumi. Namun, selepas itu, malaikat akur keputusan itu. Kemudian Adam diciptakan iaitu daripada tanah kering yang berasal daripada lumpur hitam. Daripada tanah, Allah menjadikan Adam berperingkat, kemudian meniupkan roh ke tubuhnya. Akhirnya sempurnalah kejadian Adam sebagai manusia, merangkumi otak, darah dan daging, bebas bergerak dan bertindak mengikut kehendak dan akal fikiran. Apabila penciptaan Adam sempurna, Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepadanya sebagai memulia dan menghormatinya. Perkara ini dapat dilihat melalui ayat 28 hingga 29 surah Yusuf. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah liat kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Apabila aku menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan kepadanya roh ciptaanku, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Selepas itu, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama yang menjadi asas ilmu pengetahuan sebagai bekalan hidup di bumi. Apabila Adam mendapat ilmu, Allah memperlihatkannya kepada malaikat. Dia memiliki darjat yang tinggi dari segi ilmu berbanding malaikat. Lalu, malaikat berkata, "Sungguh kami menyucikan engkau, wahai Tuhan kami, kerana kami tidak mengetahui melainkan yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dan engkau maha mengetahui segalanya, maha bijaksana dalam segala urusan yang engkau ciptakan." Perkara ini dapat dilihat melalui surah Al-Baqarah, ayat 31 hingga 33. Semua malaikat akur dengan perintah Allah dan sujud kepada Adam. Bagaimanapun, Iblis dengan angkuh dan sombong enggan berbuat demikian. Iblis memberikan jawapan kepada Allah, kononnya dia lebih mulia daripada Adam. Menurut Iblis, dia diciptakan daripada api, manakala Adam daripada tanah. Justeru, Iblis menyangka dirinya lebih bermaruah dan mempunyai kedudukan tinggi daripada Adam. Melihat gelagat Iblis yang bongkak itu, Allah melaknat Iblis dan mengusirkannya dari syurga untuk selama-lamanya. Hukuman itu menyebabkan Iblis berdendam dengan Adam. Lalu, ia menyatakan permohonan kepada Allah supaya dipanjangkan usia sehingga hari kiamat. Iblis juga bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang benar dengan mendatangi mereka dari setiap penjuru untuk mengawasi kelemahan dan kecuaian mereka sehingga mengheret ke lembah kesesatan dan derhaka kepada Allah. Permohonan itu dikabulkan. Namun, Allah turut mengutuk Iblis melalui firman-Nya, "Keluarlah kamu dari syurga ini dengan keadaan yang hina. Kamu tidak akan mendapat rahmatku dan aku bersumpah akan memenuhi Jahannam dengan kamu sekalian dan orang yang mengikutimu."
Selepas Iblis diusir dari syurga, Adam tinggal keseorangan dan pada satu ketika dia terlena. Ketika itu, Jibril mencabut tulang rusuknya di sebelah kiri. Dibentukkannya menjadi daging dan tulang. Seterusnya terciptalah Hawa sebagai isteri. Perkara ini dinyatakan dalam surah Al-Nisa ayat 1. Adam dan Hawa tinggal di syurga dengan segala kenikmatan. Namun Allah melarang mereka dari mendekati sejenis pokok sekaligus menegah memakan buahnya. Mereka diberi amaran, jika melanggar larangan itu, mereka termasuk golongan yang zalim dan akan mendapat balasan daripada Allah. Bagaimanapun larangan itu tidak dipatuhi. Kemudian semua pakaian dan perhiasan di syurga yang dipakai mereka terlepas dengan tiada satu pun tertinggal melainkan mahkota. Sambil menangis, Adam menoleh kepada Hawa lalu berkata, "Persiapkanlah dirimu untuk keluar dari sisi Allah. Inilah permulaan munculnya maksiat." Hawa menjawab, "Wahai Adam, aku tidak pernah menyangka ada makhluk berani bersumpah palsu kepada Allah." Di syurga, Adam sentiasa berlari kerana malu kepada Allah, sehingga Adam mengira azab Allah dipercepatkan. Lalu dia menundukkan kepala dan berkata, "Ampun, ampun." Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, adakah kamu melarikan diri dariku?" Adam menjawab, "Tidak, tetapi aku malu kepada engkau, wahai Tuhan." Kemudian Allah mewahyukan kepada dua malaikat supaya mengeluarkan Adam dan Hawa dari sisinya kerana telah menderhakainya. Tanpa berlengah, Jibril melepaskan mahkota di kepala Adam, manakala Mikail mencabut mahkota di keningnya. Selepas diturunkan dari tempat suci ke tempat yang penuh kelaparan, Adam menangisi kesalahannya selama 100 tahun. Dia sentiasa menundukkan kepala di atas kedua-dua lututnya sehingga titisan air matanya membasahi bumi, menumbuhkan rumput dan pokok. Wahab bin Mudabbih menceritakan, Nabi Adam berada dalam kemurkaan Allah selama 7 hari. Pada hari ke-7, Allah memanggilnya kemudian memberikan wahyu kepadanya. "Wahai Adam, kesedihan apakah yang aku lihat menimpamu hari ini? Bencana apakah menimpamu sehingga menyebabkanmu hanyut?" Adam berkata, "Sungguh besar musibah, wahai Tuhan. Aku diliputi kesalahanku sendiri dan aku keluar dari kerajaan Tuhanku. Sehingga aku berada di tempat kehinaan sebelumnya aku berada dalam kemuliaan. Aku berada di tempat celaka sebelumnya aku dalam kebahagiaan. Aku berada di tempat sukar sebelumnya aku dalam kemewahan. Aku di tempat bencana sebelumnya aku dalam keselamatan. Aku sekarang berada di tempat yang akan musnah setelah berada dalam ketenangan. Aku sekarang berada di tempat yang hancur setelah berada di tempat kekal abadi, dan aku sekarang berada di tempat yang penuh penipuan setelah berada dalam keamanan. Tuhanku, tentu saja aku menangisi kesalahanku. Bagaimana mungkin aku tidak meratapi diriku sendiri?" Allah berfirman kepada Adam, "Bukankah aku telah memilihmu untuk diriku? Aku telah menghalalkan rumahku untuk dirimu. Aku memilihmu atas semua makhlukku. Aku mengkhususkan keramatku terhadap dirimu. Aku mencurahkan kecintaanku terhadap dirimu. Aku memberi peringatan kepadamu akan kemurkaanku. Bukankah aku menciptakanmu sendiri? Aku telah meniupkan nyawa ke dalam tubuhmu. Aku memerintahkan malaikat supaya sujud, dan bukankah aku menjadikanmu sebagai pendampingku di syurgaku? Kamu menggunakan keramatku sekehendakmu sendiri sehingga kamu telah menderhakai perintahku. Kamu telah melupakan janjiku dan mensia-siakan wasiatku. Bagaimana sekarang kamu akan memungkiri siksaanku?"
Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya bumi ini penuh dengan orang seperti kamu, di mana mereka sentiasa bertasbih malam dan siang tiada hentinya. Kemudian mereka menderhakai aku akan memberikan tempat kepada mereka seperti tempat orang yang derhaka. Sesungguhnya aku mengasihani kelemahanmu, mengangkatmu dari kejatuhan, menerima taubatmu, mendengar permohonanmu yang tulus dan aku mengampuni dosamu. Lalu disuruhnya Adam berkata, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, ya Allah, dengan segala pujimu. Aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku melakukan kejahatan. Terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Pengasih. Kemudian Allah mengirimkan kepada Adam sebuah khemah dan diletakkannya di tempat berdirinya Kaabah sebelum Kaabah itu sendiri diciptakan. Di sanalah Adam tinggal dan seterusnya mengembangkan keturunannya. Alhamdulillah, pendengar podcast Medium sekalian, selesailah sudah untuk tajuk kita pada kali ini. Alhamdulillah. Jumpa lagi di dalam podcast yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.